Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Dialog Tiga Penjuru. Malam ini kita akan menumpukan perbincangan berkaitan dengan jihad Islamofobia. Satu konotasi ataupun satu situasi di mana Islam seringkali dijadikan sebagai satu alat kebencian ataupun dizahirkan dalam bentuk pelbagai, sama ada dari aspek slogannya, dari aspek penulisan karya-karya akademik ataupun karya ilmiahnya, ataupun protes dan juga gerakan yang bersifat sistematik untuk menentukan bahawa masyarakat Islam satu komuniti ataupun kelompok yang ekstrim, kelompok yang radikal dan juga menyeru kepada keganasan. Jadi ini bukan perkara baru, lebih daripada 2 dekad, 3 dekad sejak lebih aktif lagi apabila isu pengoboman World Trade Center di New York 9/11, dan selepas itu ia seolah-olah menjadi satu gerakan di seluruh dunia, terutamanya di barat dan juga di negara-negara Islam. Dan apatah lagi dengan penghijrahan besar-besaran umat Islam ataupun dari negara-negara Asia Tengah ataupun Asia Barat akibat peperangan, dan mereka memenuhi negara-negara di Eropah sebagai imigran pelarian ataupun asylum seekers ataupun mereka yang mencari suaka politik di Eropah dan juga Amerika Syarikat. Dan ada kebimbangan, the rise of the right wings di kebanyakan negara-negara ini, dan menyebabkan umat Islam menjadi alat paling mudah, the punching bag, untuk menentukan hak mereka di mendapat sambutan sebagai pemimpin atau parti politik dalam setiap pilihan raya di negara masing-masing. Dan tidak terkecuali di negara kita Malaysia, walaupun Islamofobia bukan menjadi isu di negara kita, tetapi mungkin dari konteks xenofobia, dari aspek fasisme, rasisme, ini semuanya sudah pun kita lalui sejak berlakunya perpecahan kaum 2-3 dekad yang lalu, tetapi kita tidak boleh berdiam diri. Jadi itu yang akan kita bincangkan. 3 ahli panel sudah pun sedia untuk bersama dengan saya sejam untuk malam ini. Jadi saya perkenalkan yang sebelah kanan saya, saudara Syekh Huzaifah Syekh Abu Bakar. Apa khabar Syekh? Baik, alhamdulillah. Baru balik daripada Iran. Ya, alhamdulillah. Pengalaman yang menarik seminggu di Boleh kongsi bagaimana persepsi masyarakat di Iran dan situasi dengan Republik Islam itu, dan juga kebangkitan wanita dikatakan menjadi satu slogan yang ditiupkan oleh Barat ketika ini untuk membuka ruang demokrasi lebih luas di Iran. Mungkin Syekh Zaifah boleh kongsikan sebentar saja lagi. Bendahari Pemuda Amanah Nasional, dan di tengah sana yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Tajuddin Muhammad Rashdi. Apa khabar Prof? Alhamdulillah. Pengkritik sosial budaya yang tidak asing lagi dan profesor di UCSI. Dan di ujung sana kita punya saudara juga yang berbahagia Khairul Nazir Helmi Azhar. Apa khabar Khairul? Alhamdulillah. Terima kasih Ketua Penerangan Dewan Pemuda PAS Malaysia. Mungkin dari perspektif pemuda PAS yang mungkin lebih progresif, yang lebih berada di tengah, yang mungkin boleh kita angkat beberapa pandangan PAS dalam isu-isu di negara kita Malaysia dan juga di peringkat global. Okey, mungkin pengalaman Islamofobia bagi Syekh Zaifah yang sudah berkelana di seluruh dunia dan juga sebahagian daripada aktivis PAS dan juga sekarang berada di dalam amanah. Apa pengalaman yang tidak boleh dilupakan dalam konteks Islamofobia, pengalaman peribadi dan juga pengalaman karier dan juga dalam perjuangan politik? Terima kasih Tuan Haji. Kalau kita lihat wave ataupun gelombang Islamofobia ni mula timbul sekitar lewat 90-an. Jadi ketika itu saya mungkin tidak ada pengalaman macam mana Prof lah yang berada di US ketika itu. Tapi kalau kita lihat secara umumnya perkara-perkara ini timbul akibat stereotip kan. Jadi mungkin bukan sekadar Islamofobia tapi lebih pada sektarian. Bila saya pergi ke Iran contohnya dengan ahli-ahli ataupun kawan-kawan yang mengikut saya, feedback pertama mereka adalah banyak benda yang mereka persepsi yang mereka ada mengenai Iran ternyata berbeza dengan realiti. Jadi dalam konteks itu juga kalau kita tengok, kalau kita bawa ke Islamofobia ini juga, maknanya pandangan atau persepsi masyarakat bukan Islam kepada Islam tu punca asalnya adalah kurangnya pergaulan atau perkenalan tu. Itu juga antara kita sama Islam pun mazhab yang
mungkin antara Sunni dan Syiah sebagainya di Iran dengan persepsi yang ditonjolkan di media. Tapi bila kita pergi lain masyarakatnya, especially kalau di Tehran itu ramai yang liberal pun, ramai yang kalau kita kata tidak mengamalkan ajaran agama pun. Jadi tidak jauh beza kedudukan dengan masyarakat di Malaysia lah. Bagi saya itu poin penting yang perlu kita faham apabila ada timbulnya stereotip ataupun perasaan permusuhan ke atas sesuatu golongan ataupun kaum itu, selalunya bermula akibat kita tidak mengenali mereka, kita tidak bercampur dengan mereka, maka kita bergantung kepada khabar-khabar angin, kepada mitos-mitos yang kita dengar kan daripada second hand sources. Itu membuatkan kadang-kadang persepsi yang dibina itu salah. Betul lah, kan salah. Jauh daripada realiti sebenarnya lah. Okay, kita nak tahu juga apa kata pun realiti dan juga dalam konteks pengalaman Syekh Huzaifah dalam membawa isu Islamofobia dengan cara yang betul. Prof, Dr. Muhammad Tajuddin, pengalaman Prof sendiri dalam konteks menangani persepsi Islamofobia, pengalaman peribadi dan juga realitinya. Bagi saya, selalu saya berinteraksi dan beri ucapan kepada ramai orang-orang bukan Islam lah. Orang bukan Melayu yang banyak menjemput saya seperti pihak gereja, pihak Buddhist Society, pihak Rotary Club, dan saya cukup seronok kalau saya dapat peluang untuk berinteraksi dan berbicara, dan selalu topik yang diajak tu adalah politik Malaysia dan Islam. Jadi dua tu yang selalu saya dapat kongsikan bersama. Dan saya dapati pada mereka adalah bila kita sebut Islamfobia ni, dia dua, satu hatred ataupun kebencian. Tapi yang tu saya tak nampak lah kepada di dalam rakyat dekat Malaysia ni. Yang saya nampak rasa agak takut atau agak gelisah dengan apa yang terjadi dari sudut apa yang disampaikan oleh umat-umat Islam. Jadi apabila saya mengkaji, saya rasa isu utamanya adalah masih lagi balik kepada pendidikan. Jadi kita ni, saya kata pendidikan kita ni terlalu berteraskan kepada industry base. Mana nak suruh jadi arkitek, nak suruh jadi engineer, yang tu yang sibuk sampai sekarang lah kita kata. Cukup lah. Keperluan kerja. Jadi pembentukan manusia tu dia diabaikan. Dan saya tahulah sebab saya bekerja dekat universiti awam dan juga universiti swasta, dan saya tengok tak ada beza. Bila saya soal the best student tentang, contohnya saya tanya soalan, saya kata boleh tak kamu bagi tahu satu nilai yang kamu belajar daripada budaya lain atau agama lain yang dapat membantu? Seorang pun tak dapat. Kalau pada profesor atau pada lecturer yang nak naik pangkat tu, saya suka tanya, boleh tak you bagi tahu saya satu buku yang memberi satu pandangan kehidupan kepada kamu, untuk yang ada PhD ni semua tak baca buku pun agaknya. Saya pun tak faham, dia baca jurnal je kan. Jadi pendidikan ini, apabila kita mengabaikan aspek apa yang dikatakan kemanusiaan, salah satu aspek adalah komunikasi. Komunikasi ni saya kata memanglah kita ada freedom of speech, tapi yang lebih penting adalah wisdom. Wisdom of speech maknanya bagaimana kita nak menyampaikan maklumat ataupun concern ataupun isi hati kita. Kedua, kepada siapa, dan ketiga, waktu bila. Jangan kita main luahkan macam tu saja. Dengan the digital age pula menjadi satu masalah. Apabila satu video tu ditunjuk, terus diwawarkan dengan satu pandangan yang cukup cetek, tapi terus dikembangkan. So I think we have a serious problem of pendidikan sebagai seorang manusia dari sudut komunikasi, dan juga yang dikatakan, saya tak suka sangat banyak kontrol lah, nak kontrol video lah, nak kontrol inilah, nak kontrol tu. Kita nak kena ada self control lah, kita nak kena ada orang kata integrity. Dan saya nak akhiri dengan satu aspek yang amat penting adalah, saya kata, according dignity to others. Jadi pengajaran tu, pendidikan itu, iaitu memberi satu orang kata dignity. Siddiq Fazil kata manusia tu dicipta Tuhan.
Tuhan yang cipta semua manusia. Jadi kalau dia adalah satu insan yang mulia, jadi kita semua kena bagi satu dignity kepada kesemua. Tidak kiralah daripada agama mana, budaya mana dan sebagainya. Jadi kenapa aspek itu tidak menjadi satu tunjang ataupun satu anchor kepada pendidikan? Dan kenapa yang lain itu yang diangkat sains dan sebagainya tu? Ya, bagi Khairul Nazir, pengalaman hal dengan menangkis persepsi Islamofobia, satu, kerana Islamofobia ni ada dua pertentangan. Satu yang kita angkat toleransi dan keharmonian dan integriti itu. Satu lagi kita mengangkat menolak kebencian, menolak ekstremisme, menolak apa juga bentuk prejudis. Saya banyaklah terlibat sebagai seorang ketua penerangan. Kita banyak buat engagement lah. Ya, saya sangat setuju kalau dalam konteks Islamofobia secara spesifik dalam negara kita, saya melihat sudut di mana rakyat suka berbincang satu tajuk dan bercampur aduk dengan tajuk-tajuk yang lain. Sehingga tak perasan kita sedang mewujudkan satu sentimen-sentimen yang tak perlu pun, especially dalam bab agama lah. Sebab rakyat Malaysia ni suka borak pasal politik. Dia menjadi topik hangat. Benda tu dicampakkan di tengah-tengah. Dan dalam politik ni, obvious lah kita ada pelbagai thought. Bila sebut tentang PAS secara spesifik lah, membawa Islam tu ke tengah. Dan bila sebut pasal Islam pula, dia akan ada pelbagai hujah. Dia ada pelbagai aliran dan pemikiran. Fikrah itu sendiri. Tapi saya sangat setujulah bila sebut tentang prejudis ni, in the end of the day, semua orang bercakap tentang komunikasi. Pernah kita buat pertemuan ni dengan satu kawan Cina yang sebelum-sebelum ini dia agak prejudis terhadap apa yang disampaikan oleh PAS, apatah lagi bila cakap tentang Islam lah. Sebab delivery mesej yang dia dapat lain, apa yang dia lihat lain. So bila kita duduk bincang, kita cerita dan sebagainya, dia kata, oh rupanya tak ada apa isu pun. Cuma mesej yang distraction. Mesej Islam yang nak disampaikan tu diganggu. Especially bila kita berdepan dengan dunia digital yang terlalu cepat. Sangat cepat. Boleh jadi yang cepat tu adalah hatred. Ini juga adalah satu muhasabah lah untuk all the pendakwa, mungkin di belah agama lain, preacher. Golongan ini perlu menguasai dengan cepat untuk memastikan hatred tu tidak sampai kepada orang ramai, sehingga melihat Islam ni bukanlah satu agama yang baik. Sebab tu bila kita sebut tentang Islamofobia ni, salah tafsir tu terlalu meluas. Apatah lagi semua orang boleh bercakap apa saja untuk mereka bercakap, tanpa ada kepayahan, especially dalam medsos lah, dalam media sosial. Apabila pula yang bercakap tu pula orang yang berpengaruh, orang yang ada follower. Saya yakin hari ini kita boleh cakap Perdana Menteri adalah orang yang mempunyai ramai pengikut. Sedangkan dekat luar sana ada berjuta pengikut. Saya ingat ada satu ustaz dekat dalam TikTok ni, dia ada 2 billion viewer. Dalam satu masa dia ada 2 billion viewer. So apa juga yang dia sebut menjadi indikator dan juga panduan kepada orang lain. So mesej-mesej ini sepatutnya tidak ada distraction lah sepatutnya. Tapi mesej tentang Islam ni selalu ada banyak gangguan-gangguan. Kalau kita tengok Kelantan Terengganu ni tak ada masalah. Semua kaum hidup dengan aman, semua agama hidup dengan aman. Patung terbesar di Asia Tenggara ada kat Kelantan. Tapi bila kita sebut negara tempat-tempat yang mungkin mempunyai medium komunikasi yang agak kompleks, digital communication ni, seringkali benda tu berlaku dan berlakulah prejudis dan sebagainya. Mungkin itulah pengawalan yang perlu kita ada lah di semua peringkat. Pada Khairul Nazir mengatakan pada prinsipnya PAS tidak ada masalah untuk engage dengan pelbagai kaum, apatah lagi mereka yang bukan beragama Islam. Tetapi isu yang sering kali kita dengar apabila pimpinan PAS ada di social media ataupun ketika mereka membuat ucapan politik, sama ada dengan
ahli ataupun ketika di parlimen dan sebagainya, seolah-olah kita ada satu konotasi ataupun persepsi bahawa pimpinan sentiasa mengungkap bahawa yang mana satu kelompok yang lebih Islam, yang mana kelompok yang tidak Islam. Jadi adakah itu wajar kita rendahkan sedikit ataupun tidak perlu, kerana kita sedia maklum negara kita ini memang majoriti rakyat Islam dan Islam memang termaktub dalam perlembagaan dan pelbagai institusi menjaga kedaulatan Islam dan tidak pernah dicabar, dirobek dan sebagainya. Tetapi apabila pimpinan mengangkat hal-hal berkaitan, kamu tidak bersama dengan negara Islam, tidak mengangkat hudud, tidak menyokong RU 355, automatik kelompok itu tidak mudah ataupun tidak bersama dengan kita. Jadi pandangan Khairul Nazim macam mana? Adakah ini juga antara satu persepsi xenofobia yang sepatutnya kita tidak ada isu langsung dalam hal ini? Okey, saya perlu tegaskan bila sebut tentang pimpinan bercakap berkenaan tentang perkara-perkara yang membezakan yang siapa lebih Islam ataupun tidak. Saya rasa itu adalah satu naratif yang boleh saya gunakan peluang ini untuk menjelaskan keadaan. Sebagai contoh, bila Tuan Haji sebut pasal hudud, dalam PAS kita bercakap tentang hudud ini adalah dalam konteks perundangan. Tapi bila kita deliver kepada rakyat, kita tengok lunas-lunas perlembagaan, iaitu mengukuhkan RU 355 dan sebagainya. Tapi orang merelatekan, orang meletakkan ketakutan. Sedangkan RU 355 ini adalah satu perundangan yang ada spesifik hukuman yang diletakkan kepada orang Islam. Tapi tetap dikaitkan dengan benda lain. Itu pertama. Kedua, bila sebut tentang kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan, saya bagi pandangan saya melihat pimpinan PAS sentiasa bertoleransi terhadap banyak perkara. Kalau nak kata PAS ni bercakap tentang Islam ni dan melabel orang lain orang lain tak lebih Islam, orang ini lebih Islam, saya rasa itu adalah naratif yang perlu diperbetulkan. Sebab dalam PAS sendiri kita ada gerak kerja yang secara spesifik meraihkan, apatah lagi bercakap tentang masyarakat majmuk dalam Malaysia. Kita ada Lajnah Perpaduan, kita ada Dewan Himpunan yang menghimpunkan kawan-kawan dan Muslim yang menyokong parti. Dan pastinya bila kita bercakap tentang Islam, kita akan bercakap tentang toleransi semua kaum, semua agama. Dan itulah PAS dan menyebabkan PAS kekal relevan sampai sekarang. Okey. So point saya, bila sebut tentang apa yang pimpinan PAS sebut, dia menjadi naratif untuk menimbulkan kebencian dan keraguan terhadap parti itu sendiri. Dan saya ulang balik pada konotasi yang saya pertama tadi, semua orang akan bercakap tentang politik dan politik di Malaysia ni agak tajam. Semua hujah-hujah yang dikeluarkan adalah untuk menenggelamkan pihak lawan. So apabila PAS bercakap tentang Islam, cara untuk menenggelamkan PAS adalah melihatkan PAS ini ekstrim. Sedangkan kita ada banyak ruang-ruang yang kita buat dalam PAS. Kita melawat gereja, kita bertemu dengan preacher, kita buat program dengan pelbagai kaum. Untuk menjelaskan, dalam PAS kita tetap mengamalkan konsep muwajah silmiah. Kita mengikut lunas-lunas perlembagaan. Dalam masa yang sama, dalam PAS sendiri meletakkan sasaran dan hala tuju PAS ini adalah untuk membawa nilai-nilai Islam dalam negara, berperlembagaan dan menjaga kedaulatan negara itu sendiri. Itu mungkin Syekh Huzaifah, pengalaman Syekh Huzaifah sendiri dalam PAS, sekarang bersama Amanah dan juga seorang profesional. Jadi di mana silap faham ataupun salah persepsi berkaitan dengan gerakan Islam ataupun parti berteraskan Islam dan rakyat boleh selesa apabila mendengar naratif-naratif demikian? Dalam Amanah, kita mengambil pendekatan bahawa kita mengakui hakikat Malaysia ni negara berbilang kaum. Makanya mana-mana pergerakan politik mestilah encompassing, dia merangkumi semua bangsa dan agama. Basic ni kan. Jadi sebab itu kita meneruskan pendekatan, contohnya berkawan dan membuat kerjasama dengan DAP contohnya, dan dengan pendekatan mendekati berdialog dan bekerjasama sebegini, di pihak DAP sendiri pun kita boleh lihat perubahan dalam pendekatan mereka daripada katakan dalam tahun
awal-awal tahun 90-an hingga ke sekarang kita boleh nampak perubahan dan bagaimana mereka kini lebih terbuka, hasil juga gerakan ataupun pendekatan yang diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin DAP seperti Anthony Low, Steven Sim, Chin Tong sebagainya yang membawa suara yang lebih sentris di dalam DAP itu sendirilah. Sebab itu kita menolak pendekatan yang tajam, yang kita percaya Islam itu paling tinggi, namun tidak juga membuat kita merasakan orang lain lebih rendah lah. Itu saya rasa antara pendekatan pokok lah di sisi amanah lebih jelaskan sendiri. lagi tentang konteks amanah yang seringkali mengangkat konsep rahmatan lil alamin itu. Sebab itu kita percaya Islam ini konsep yang cuba kita bawa, rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam, maksudnya apa sahaja polisi atau pendekatan atau perjuangan kita bukanlah tertakluk kepada sesuatu bangsa atau agama saja, ia harus membawa kebaikan untuk semua pihak. Kalau katakan dari sudut ekonomi, kita tidak hanya melihat kepada membangunkan ekonomi Melayu Islam sahaja, tapi kita juga melihat kepada membantu dan membangunkan ekonomi semua golongan yang memerlukan tanpa mengira latar belakang bangsa ataupun agama. Contohnya, begitu juga pendidikan. Kita memperjuangkan pendidikan untuk bumi putera Melayu Islam, tapi juga kita tidak mahu ada yang anak-anak dari bangsa lain ketinggalan. Contohnya, kita juga memperakui hak mereka untuk mempelajari bahasa dan budaya mereka masing-masing. Jadi konsep rahmatan lil alamin tu kita mahu masyarakat bukan Islam khususnya melihat Islam ini membawa kebaikan, membawa kesejahteraan untuk semua pihak. Meninggikan Islam, memartabatkan Islam tidak bermakna ada mana-mana golongan ataupun agama lain yang diabaikan atau jatuh ke golongan kelas kedua. Ya, mungkin Prof nak tambah. Kan inilah isu orang politik ni lah. Dia akan cuba cuba membawa satu naratif yang akan menggembirakan kelompok mereka dahulu, barulah yang lain. Nak nafikan tidak tu pulanglah. Mungkin saya minta maaf kepada pimpinan politik dan juga ahli politik di luar sana, termasuk Huzaifah dan juga Nazir. Tetapi mengapa tidak kita mengangkat wisdom, kehebatan Malaysia ini dengan ilmu, dengan kajian dan juga daya intelek. Kerana negara kita tidak miskin dengan ilmu dan penduduk Malaysia tidak miskin dengan inteleknya, tetapi kita seringkali dikotak-katikkan dengan pandangan politik yang sempit. Pandangan Prof. Ya, saya menghormati mana-mana pandangan pun kalau terutama daripada ahli-ahli politik. Contohnya walaupun daripada pimpinan PAS atau pimpinan mana-mana parti politik, kita kena anggap bahawa ia satu benda yang penting. Dan juga bagi the dignity that is due kepada mereka lah. Yang saya tak dengar ni, yang saya cukup gusar ni adalah apabila katakanlah pimpinan PAS yang mengeluarkan kenyataan kata orang bukan Islam ni prone to corruption. Dia senang korup sebab dia bukan Islam. Dan dia pun tak boleh jadi pemimpin sebab kita kena protect Islam. Tak apalah, itu dia punya pandangan dan dia bagi hujah-hujah dari sudut ayat Quran dan sebagainya. Jadi apabila dia menggunakan ayat Quran sebagai, saya expect profesor-profesor daripada universiti yang dikatakan Islam tu beri, bukanlah nak counter dia, tapi bagilah pandangan dia. Saya nak dengar, kita tak mahu nak gaduh-gaduh ni. Buat what for? Kita nak dengar dia punya penjelasan dari sudut naratif yang dicadangkan tadi. Jadi kita ni rakyat, bukannya orang bodoh-bodoh kan. Jadi kita nak dengar apa dah pandangan satu. Dan mufti mungkin menganggap bahawa soal politik kita tak boleh lah kan, kita mufti. Excuse me, dia cakap pasal menggunakan ayat Al-Quran, jadi aku nak dengar juga hang nak cakap apa kan. Jadi saya tak bila saya tengok, saya memang suka kaji kutubah Jumaat, Jakim, Jais, saya cukup dah ribu-ribu saya tengok. Jadi saya boleh map the Muslim mind. The Muslim mind dia terkongkong dengan topik-topik yang sama je. Begitu pecisan, dan sempit dan tak berkembang. Tak berkembang langsung. Jadi saya kata
In fact, contohnya macam we are having this discussion, kita membicara di Astro Awan ni. Awak yang tak buat dekat universiti. Itu satu problem juga kan. Saya cukup tak suka. Ya, kita boleh berbeza pandangan, tak ada masalah. Saya am an academic. The rule about argument is my life. Yeah. Kan? Debate is your life. Jadi the point here is that kita nak kena ajar rakyat kita jangan taksub kepada sesuatu orang kan. Itu pun satu benda yang tak elok. Kita nak dengar 2-3 pandangan dan juga kita boleh berinteraksi dengan memberi soalan ataupun memberi komen sendiri dengan beradab. Janganlah tak beradab dan sebagainya. So jadi itu adalah elemen yang hilang, dan kematangan rakyat kita adalah, sebab tu saya kata jangan salahkan ahli politik. Yang saya selalu salahkan, ya kamu pergi percaya dia sangat, buat apa? Kamu pun ada, dekat akhirat nanti pun tidak ada seorang pun yang boleh kata, oh saya buat ni sebab ustaz ni cakap. Tak boleh kan? You are there on your own dan kamu kena, orang kata apa, defend tanpa menggunakan, orang kata apa, orang lain. Tak ada siapa nak bagi syafaat. Nabi aja boleh bagi syafaat kan. Ya, itu isunya. Apa yang tak bolehnya kalau kita mengangkat wacana, diskurs, engagement yang lebih terbuka begini, Prof. Kalau boleh di universiti mulakan. Kita selalu stereotyping sekali lagi, generalisasinya. Universiti itu terlampau akademik, terlampau industrial driven, sampai tahap-tahap benda yang kita sepatutnya bincang ni macam benda tu tak jadi penting, dan biarkan ahli politik seronok berretorik dan pengikutnya bersorak, bertakbir ataupun apa juga slogannya, Prof. Ya, itulah saya coin the term politik pasar malam. Kan? Apa dia politik pasar malam? Politik pasar malam ni macam dekat pasar malam lah. Kita cakap-cakap, main laksa saya sedap apa semua tu kan. Tak ada orang nak test, tak ada orang nak evaluate dan sebagainya tu. Cuba you repeat benda yang you cakap dalam ceramah tu di dalam kampus dan dengan cara profesional dan beradab. Apa masalah dia kalau macam dalam election dan sebagainya? Saya nak cakap, buka lah universiti tu. Ini pergi tutup pagar lah, tutup elektrik lah. Budak-budak nak panggil Fahmi Reza ke apa ke kan. Tak ada profesor yang boleh nak Yang saya rasa patutnya universiti ni, dia bila pelajar nak buat forum, nak panggil orang PAS ke, nak panggil siapa-siapa ke, silakan. Tapi jangan panggil orang PAS semua kan. 3 ahli panel semua orang PAS. Tak syok lah kan. Tak boleh. Jadi bukan tak boleh, tak seronok lah. Dia tak berapa ni. Jadi the university bisa kata, kalau you nak panggil dia orang ni, boleh tak you panggil one profesor daripada fakulti ni. You minta dengan cara baik. Ini apa ni tu kata Universiti Malaysia ni dia feudalistic. Yang kata academic feudalism. Dia kata putih, hitam. Mana boleh macam tu. Universiti ni dia ada 2 ingredient penting. Ahli akademik dengan pelajar. Vice Chancellor kita tak perlu, Menteri Pengajian Tinggi pun kita tak perlu. Sebab dia orang dapat ijazah daripada saya ataupun daripada fakulti. Betul tak? Bukan dia orang berdua ni yang bagi. So, jadi dia are there to service the student. Ya, Khairul Nazir, adakah Khairul Nazir sebagai aktivis dan juga pimpinan dalam pemuda PAS rasa ada ruang, kerana kita ingin lihat kepelbagaian pandangan dalam parti politik itu diangkat, dan itu antara kematangan parti yang boleh survive. Tetapi mungkin cara PAS berbeza. Huzaifah ada pengalaman dan Khairul Nazir dalam PAS sekarang, kerana dia mengikut hierarki dan juga ketaatan kepada pimpinan tu hampir mungkin 99% lah. Ramai persepsi lah dari di kalangan rakyat begitu. Tetapi realitinya bagaimana? Maksudnya dalam PAS ya, realiti dalam PAS. Adakah menerima kepelbagaian pandangan begini? Kita ingin membawa, kerana kita nak champion di kalangan umat Islam majoriti Melayu memang mudah lah. Kerana bawa sentimen Melayu, ketuanan Islam, memang tak ada masalah. Kerana ini paling dekat, kerana apatah lagi dalam ekonomi yang tak berapa sihat ni, benda-benda macam ini akan jual. Tetapi adakah kita bertanggungjawab untuk membawa naratif yang lebih wisdomnya, yang lebih akademiknya, yang mengangkat hal-hal berkaitan dengan toleransi dan juga keharmonian? Saya respon perkara soalan ni pecah pada 2 bahagian. Pertama adalah tentang apa yang ada dalam PAS. Mungkin Saudara Huzaifah mungkin tahu bagaimana PAS beraktivis, bergerak dengan pelbagai lajnahnya. Sebagai contoh, apabila orang orang boleh nampak kerja-kerja kebajikan PAS, Jabatan Amal, tak ada siapa boleh tak ada siapa boleh meragukan Jabatan Amal sebagai contoh bergerak membantu sekalian masyarakat tanpa mengira agama, bangsa dan sebagainya. So saya mesti tahu benda ni. Kalau banjir itu
China ke India ke, hatta sampai tahap kalau rumah tu pun ada alat solat, alat sembahyang bagi kaum lain. Tapi sebab kita membantu rumah, tak ada masalah, tak ada isu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bahagian dalam PAS ada satu institusi namanya PASTI yang diajar sejak daripada kecil untuk menghormati semua kaum, semua agama. Masa Tahun Baru Cina, kita minta adik-adik PASTI ni jumpa dengan jiran-jiran orang Cina untuk bagi ampau, bertegur sapa dan sebagainya. Memang diajar. Itu yang berlaku dalam PAS lah. Okey. Jawapan yang kedua adalah apa interpretasi orang luar kepada PAS. Sebab akhirnya kita tengok media juga memainkan peranan yang sangat besar, Tuan Haji. Sebab kalau nak cerita tentang Jabatan Amal dan dijadikan headline, dia tak laku sangat. Dia tak laku sangat. Yang laku adalah kontroversi yang dikaitkan dengan PAS. Kontroversi yang melibatkan sensitivity. Menyebabkan akhirnya rakyat diajar untuk meraihkan politik murahan-murahan begini. Yang Prof sebut, politik pasar malam. Sebab dia seronok dan hangat. Kalau Tuan Haji boleh tengok bagaimana di Twitter, bahasa-bahasa yang keluar. Sebenarnya kebencian itu adalah kepada individu tanpa disedari, membawa konteks agama dalam perbualan mereka. Benci itu pada asalnya individu. Tapi individu itu mungkin dilihat berpakai tudung labuh, pakai serban, tanpa disedari menanamkan satu konotasi negatif pada agama, tanpa disedari. Sedangkan perdebatan tu berlaku among pendapat sahaja. So benda itulah yang perlu... Tak ada masalah berbeza pandangan. Ya, betul. So jadi benda tu perlu ada satu, bukan hanya setakat didikan kepada rakyat, tapi mereka yang ada amanah menyebarkan, memegang kuasa-kuasa media. Tetapi Khairul Nazir, apa isu yang menjadi halangan untuk PAS lebih reach out kepada majoriti rakyat? Kerana dalam dunia sekarang, media bukan jadi isu dah. Kalau tak masuk Awani pun lebih hebat kat TikTok, lebih hebat dekat Instagram. Macam tadi kata Ustaz tu ada berbilion pengikut. Tetapi mengapa tidak PAS reach out dengan kekuatan media sosial yang ada sekarang, yang memurnikan pandangan-pandangan yang negatif kepada PAS, berbanding hanya menyalahkan media dah cipta persepsi media tidak adil kepada PAS. Pandangan Khairul Nazir. Bagi saya, kalau sebut tentang menyalahkan media itu bukan itu yang saya maksudkan. Maknanya media itu ada peranan. Ada peranan. Dan media pula bukan dikhususkan kepada media yang bersifat konvensional. Tapi media ni platform. Bagi saya, dalam PAS kita berjaya. Kalau kita tengok result PRU baru-baru ini, media sosial ni adalah antara kekuatan yang menimbulkan rasa ingin bersama dengan Perikatan Nasional dan sebagainya. Itu satu part lah. Cumanya isunya sekarang ni, bila media itu juga digunakan untuk hatred, untuk membenci. Macam saya masih lagi menegaskan. Dalam PAS, Amanah dan kawan-kawan yang lain tu, berbeza pendapat tu okey. Tapi bila sesetengah pihak nak mempertahankan ketaksupan itu sendiri, apatah lagi apabila orang PAS ni dia tak ganas sangat tau. Dia bila sampai tahap mengeluarkan kata-kata yang berat, kesat, maki hamun ni, dia bukan orang PAS sangat. Tapi itu tak ada masalah bagi mereka yang tidak terikat. Mungkin dengan fake account-nya dan sebagainya. Sebab saya memang sangat menyarankan. Jadi PAS memang tak kompromi lah dalam hatred speech, orang fitnah, orang yang in fact, saya pernah beritahu sahabat kawan-kawan lain. Baru-baru ni ada 3 orang Muslimat yang diserang. Serang tu satu part lah. Saya rasa itu cabaran lah dalam politik. Tapi yang kita risaukan apabila serangan itu merujuk kepada ketakutan terhadap agama dan appearance agama. Diwajarkan inilah manusia bertudung labuh, patut dibezakan pula dengan wanita yang seksi. Dan saya yakin mereka ini tidak wajarlah. Mereka ini mungkin tidak ada pegangan dengan mana-mana pihak. Tapi dia nak menunjukkan hatred. Aku menang lawan dia. Menang lawan dia ni ialah perlu dikawal dengan satu polisi yang ketat, yang kuat. Dan saya rasa pihak kerajaan perlu mengambil tindakan yang segera. Bukan hanya setakat bergantung kepada kalau kumpulan dia kena, laju. Kumpulan orang lain kena, tak laju. Macam itulah. Kita nak kembali kepada Khairul Nazir sebentar lagi. Tetapi dalam konteks Syekh Huzaifah, apabila sudah memiliki kuasa, ada kelebihan berbanding menjadi pembangkang. PAS pula pernah menjadi kajian persekutuan dan sekarang memegang beberapa buah negeri di Pantai Timur dan juga Utara Semenanjung. Mengapa apabila kita berkuasa ini, kita perlu walk the talk.
walk the talk mengangkat konsep toleransi, kita lebih ada wisdom yang lebih besar. Apatah lagi dengan Perdana Menteri ke-10 yang mengangkat konsep membangun bersama madani itu, yang saya rasa apa yang kita cakap itulah dia. Kan? Kita mengangkat kerencaman Malaysia, pluralistik Malaysia, kita tak mudah melabelkan orang tu liberal lah, orang itu kurang Islam lah dan sebagainya. Pandangan Syekh Huzaifah, kenapa dari konteks ilmu dan juga intelektual ini perlu dijadikan satu budaya yang perlu diraikan semua? Kalau kita lihat, saya ambil contoh kempen PRU baru inilah kan. Bagaimana akhirnya perdebatan politik itu dia boils down to benda persepsi lah, isu agama bangsa yang sebenarnya kalau kita cerakinkan, buka-bukakan, akhirnya tidak ada fakta pun, tapi bermain dengan persepsi di sentimen yang seronok kan, seronok diapi-apikan, mudah. Dan kita lihat itulah video yang banyak di TikTok sebagainya. Itu yang antara kebebasan bersuara, kebebasan berdiskusi dan juga bila dah melampau lah. Sebab tu PH sendiri pada pemerintahan yang pertama dahulu tahun 2019, Menteri Agama ketika itu Dr. Mujahid cuba membawa RUU jenayah kebencian agama bukan untuk mengawal kebebasan bersuara, tapi untuk memastikan segala diskusi itu tidak melampaui batasan mana-mana agama. Jadi kita bukan saja nak memelihara, melindungi daripada orang mengecam Islam akibat perbuatan segelintir, tapi yang dikecam Islam, begitu juga kita tidak mahu agama lain juga menjadi bahan, sebab it's a slippery slope lah orang panggil kan. Bila dah start macam saudara Khairul cakap tadi lah, yang dimarahnya adalah video-video yang dibuat oleh 3 orang wanita tadi, tapi akhirnya dikaitkan dengan agama, dikaitkan dengan Islam. Jadi kalau yang sebelah kita pula balas balik, bermain pula sentimen agama, akhirnya dah akan jadi perbalahan agama dan dia berpotensi menjadi lebih besarlah isunya. Sebab tu saya percaya kerajaan sendiri akan menghidupkan balik usaha membawa rang undang-undang ini. Ketika itu tidak silap saya ada 3 rang undang-undang yang diusahakan oleh Dr. Mujahid, rang undang-undang jenayah kebencian agama, rang undang-undang keharmonian kaum kalau silap saya, dan majlis perpaduan segitu. Saya tak ingat the right name lah. Saya percaya kerajaan perpaduan kali ini akan cuba menghidupkan kembali inisiatif itu, sebab Malaysia ini dikagumi di seluruh dunia, antaranya adalah keharmonian kaum kita lah. It's not easy. Kita ada 3 kaum yang agak besar, tapi kita boleh, so far kita bertahan hidup selama lebih 60 tahun hidup dengan harmoni, dan bagaimana kita memelihara lah. Dan saya suka ingin sentuhlah apa yang saudara Khairul cakap tadi, bagaimana perdebatan atau perbahasan politik ataupun simply propaganda politik lah antara video satu pihak akhirnya dikaitkan kepada agama Islam. Itu berbalik kembali kepada mesej yang kita bawa lah. Kalau mesej yang kita bawa itu adalah kami perjuangkan Islam, sebab tu kami boleh buat macam ni, jadi reply itu akan attack the same point. Tapi kalau mesej yang kita bawa adalah mesej nilai contohnya, jadi subjeknya akan pergi ke arah itulah. Saya rasa semua ahli politik yang waras, yang berpandangan jauh, sekurang-kurangnya mesti berhasrat, ada impian supaya perbahasan politik kita nanti akhirnya jauh daripada sentimen ini. Betul. Itu kadang-kadang kita take for granted, Prof. Negara kita aman, yang kita anggap kita perjuangkan sejak
datuk nenek moyang kita asaskan negara bangsa Malaysia ini 60 tahun merdeka dan sebelum itu pun, dan kita berbangga. Tetapi apabila turun ke bawah di kedai kopi, kita rasa dia begitu fragile. Dia tunggu satu tiupan yang silap saja, dia akan jadi satu kaca yang berderai. Dan apa yang berlaku di 13 Mei, apa yang berlaku di Kampung Medan, itu menjadi satu testimoni yang sebenarnya amat bahaya kalau kita tak berjaga-jaga apa juga elemen pun. Kalau kita ke luar negara, Prof berdagang ataupun berkelana mencari ilmu di luar negara, kita tengok ada dua kelompok, ada dua naratif yang benar-benar boleh memberi satu kita pengajaran. Bagi kelompok minoriti yang berada di negara majoriti bukan Islam, mereka akan survive. Mereka jadi peniaga yang hebat, menjadi ilmuwan yang hebat kerana mereka susah di negara asal mereka. Sama ada perang ataupun miskin ataupun isu ekonomi dan sebagainya. Tetapi apabila mereka besar, mempunyai kelompok minoriti yang besar, mereka akan hanya berinteraksi dengan kelompok mereka saja. Kalau kita ke Jerman, kita lihat orang Turki, mereka akan bersama orang Turki saja. Mereka berbahasa Turki, mereka ke masjid bahasa Turki, mereka belajar bahasa Turki, sedangkan mereka berada di Jerman. Dan itu menjadi isu bagaimana Islamofobia itu dipersepsikan. Sedangkan apabila anda sudah berada di negara asing, anda perlu hidup dengan situasi negara asing. Jadi bagaimana persepsi itu dapat diubah sedangkan rakyat ataupun penganut agama itu tidak mengubah diri mereka sendiri. Jadi mengapa dalam konteks Malaysia ini kita perlu jadi satu benchmark antarabangsa dan global. Apa pun slogan yang dikenakan kepada Malaysia, tetapi tidak ada maknanya kalau hanya berbentuk retorik, berbentuk satu polisi yang begitu fragile, dan apabila berada di realiti itu sebenarnya kita kata pun fight lah untuk kekalkan. Prof. Ya, pertama sekali saya tak tahu siapa yang kata Malaysia ni model yang cukup baik dari sudut ni. Jadi saya pun nak tengok lah. Yalah, Prof memang begitu kritikal dalam setiap tulisan. Saya setuju pun sebab saya tahu bagaimana orang kata perasaan antara, saya kata we are country of mistrust. Kita walaupun tak bakar rumah ke apa kan, tapi kita mistrust. Tapi saya nak komen pasal undang-undang tadi yang dikatakan tengok. Saya rasa saya tak berapa gemar sangat dengan undang-undang. Lebih banyak undang-undang. Banyak sangat undang-undang dan sebagainya. Katakanlah seorang pendakwah tu dia cakap sesuatu. Jadi cukup dengan kita, bukanlah kata menegur, kita bagi pandangan yang baik. Dan mintalah orang yang lebih pandai daripada saya, macam profesor tu kan. Tapi saya juga yang selalunya menjawab kan. Jadi itu menjadi satu masalah. Jadi kalau dapat kita ada orang lain yang berikan satu naratif yang bukan kata orang tu salah sangat-sangat ke ataupun dia tak betul, tapi bagi satu penjelasan yang lain. Jadi itu yang saya rasa lebih baik. Kalau tidak, dia ni bawa pergi court lah, dan kemudian court bila dekat mahkamah, jadi jurang antara kaum, jurang antara agama akan lebih luas lagi apabila nak tangkap orang ni lah, tangkap orang tu lah. Jadi saya rasa itu satu benda yang tak baik. Itu satu. Yang keduanya, saya pernah melihat ataupun mengkaji buku pendidikan Islam daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. Jadi bila saya flip through setiap muka surat tu saja, saya nak tengok berapa ribu muka surat yang saya flip through tu, saya dapati di situ gambar rumah ibadat lain. Saya architecture, jadi saya tengok gambar bangunan lah dulu kan. Jadi bangunan ataupun lain tak ada. Dia tidak ada dalam daripada ni sampai ke yang kemudiannya juga heritage ataupun warisan daripada budaya-budaya lain pun tak ada juga di situ. Kemudian saya tengok binatang, anjing pun tak ada kat situ. Babi lagi lah tak ada kan. Kemudian saya tengok orang yang karakter perempuan ni semua pakai tudung. Kata macam mana yang orang wanita yang bukan agama lain yang pakai pakaian mereka dan sebagainya tu. Jadi bagi saya, kita ni mendidik secara isolation. Kita mengasingkan dengan niat baiklah, sebab kononnya kita tak mau tengok benda-benda yang tak baik dan sebagainya. Tapi dengan cara begitu, kita tidak menyediakan anak-anak kita dan juga rakyat-rakyat kita untuk menghadapi situasi global. That's why kita dah global dengan handphone tu, one single thing is the window to the world already. Tapi buku-buku teks masih lagi duduk dalam kotak yang kecil. Jadi itu yang menjadikan kita, orang kata tak boleh react dengan secara matang. Tanpa kita tidak ada diskurs ataupun perbincangan, terutama dekat universiti, dan juga kita tidak ada konteks yang lain. Saya nak akhiri macam ni.
kalau dalam satu public speaking tu, ada seorang yang bukan Islam, dia tanya saya satu soalan. Dia kata, Prof, apa pandangan Prof tentang banyaknya saya dapati kelas-kelas tahfiz atau sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah madrasah dan sebagainya tu on the rise, dia katakan. Bukankah ini menjadi satu ketakutan? Saya jawab macam ni, saya kata pertama kali, institusi pendidikan Islam ni dia dah memang beratus-ratus tahun umur dia, kan. Jadi mereka adalah yang pertama mendidik manusia menjadi manusia yang baik. Bukannya berkisar pasal tribal, bukannya berkisar pasal status orang tu kaya ke apa, bagi manusia yang baik, kata. Yang keduanya, bolehkah kita fikirkan bagaimana kita boleh menyumbang kepada sekolah tahfiz ni? Mungkin kita boleh, walaupun kita bukan Islam, kita boleh bagi sumbangan mengajar bisnes ke, mengajar architecture ke, mengajar apa-apalah skill. Daripada kita nak tengok dia orang ni dah jadi banyak dan sebagainya. Kata kita we don't act, stereotyping lah tu. We don't act like that. Macam yang undang-undang tadilah. Kita dekati, kita komunikasi, kita interaksi, kita mendekati. Bukannya kita jauhi lagi dan sebagainya tu. So this is, I think, the way yang matang. Kalau kita buat macam tu, barulah yang you kata tadi, Malaysia negara yang model tu, saya setuju. Sekarang tak tahulah, saya tak setuju. Kita bergerak ke arah itu, tapi mungkin pemuda PAS boleh menjadi pioneer dalam hal apa yang Prof katakan tadi, Khairul? Untuk pengetahuan ahli panel dan juga Tuan Haji, dalam PASTI sendiri, kita ada subjek bahasa Cina, bahasa India, ada. Dalam masa yang sama, kita menerapkan nilai-nilai yang perlu ada bagi seorang manusia untuk menjadi manusia. Itu pertama. Kedua, Lajnah Perpaduan Nasional sentiasa berusaha keras untuk mendekati kaum-kaum lain atas dasar memberi kefahaman tentang Islam yang syumul. Ini berbentuk berkala ataupun ada satu, dia bukan setakat berkala, one off ke kami akan KPI. Berterusan. Kita siap KPI kan, dan dibentang dalam muktamar. Berapakah program telah dibuat? Berapakah pertemuan telah dibuat? Sehingga pada satu tahap, mereka yang di-appoint untuk menjaga perkara tersebut perlu masuk kelas bahasa Cina, bahasa India. Perlu tahu bercakap dalam bahasa Cina, bahasa India. Memang kena dalam masa yang sama buat kelas lagi. Tapi PAS memang begitulah. Struktur PAS begitu. Apatah lagi dalam pemuda dan sebagainya. Berapa kali lawatan kita pergi ke gereja, ke tempat-tempat ibadah. Tetapi pada pandangan Khairul, ada anjakan persepsi apabila program ini dilakukan dari persepsi bukan Islam ataupun kelompok minoriti? Obviously ada. Obviously ada. Sebab tu kita nak, sila kongsikan dia. Sebab tu kita nak akhir sekali semua orang akan nampak bila sebut tentang agama, sebut tentang anutan, dia membawa nilai. Dia membawa nilai. Nilai itulah yang menyebabkan terjemahan terhadap tindakan-tindakan mereka, sama ada secara fizikal ataupun type di media sosial, menterjemahkan nilai-nilai tersebut. Tapi isunya sekarang ini, hatred itu lebih maju ke depan. Cyber troopnya, macam saya sebut tadi lah, message nak sampai, tapi too much of distraction. Gangguan-gangguan ini yang menyebabkan sentimen menebal, makin menebal, makin menebal. Akhirnya kita akan melihat PAS tidak buat apa-apa. Sedangkan usaha tu banyak. Ya, saya saja nak soal lah kan, bukanlah nak apa. Tapi itulah yang saya agak sedih. Saya pun terkejut juga bila dengar kata PAS kita banyak tahu banyak benda ni. First time juga. Jadi saya kata, itu hebat tu. Macam-macam tu. I take your word. You kata daripada anutan apa, dia result dalam nilai. Nilai itu yang menjadikan manusia yang baik. Tapi kalau pucuk pimpinan kata semua orang yang bukan Islam ni, dia dah memang automatically corrupt dan juga automatically tak boleh lead. Jadi macam mana you reconcile this two opinion? Kalau bukanlah nak mengata kan, it's okay. Itu perbezaan tu. Bagi saya itu adalah satu respon. Respon yang mungkin dinaratifkan lah. Bagi saya itu dinaratifkan. Mungkin Prof merujuk kepada kenyataan Presiden berkenaan tentang corruption. Sebab di samping kita melihat satu kenyataan mengatakan orang Islam atau orang bukan Islam ni towards corruption. Pertama sekali itu adalah laporan daripada satu jurnal. Pertama. Yang kedua, apa pula pandangan apabila mengatakan dalam ceramah-ceramah beberapa pimpinan parti politik yang mengkonotasikan Melayu juga rasuah. Itu bagaimana pula? Dan bukan isu rasuah, isu universal.
Betul, itu isu Ya, universal. dia tidak melihat kaum dan warna kulit dan Okey, juga. Tapi yang pasal Melayu tadi tu dalam salah satu forum yang saya sendiri hadiri, kita membincangkan tentang kaum kita sendiri. Kita bukan mengatakan bahawa kaum Melayu yang banyak. Faham? Saya pernah dikritik lah bila kita masuk dalam satu forum yang started dengan buku Kamal Hassan yang berkaitan dengan orang Islam yang rasuah, korup dan sebagainya. Kan kalau kita tak tegur diri kita sendiri, siapa yang nak tegur? Itu je. There is no way yang kita cakap di situ bahawa orang Melayu itu dia yang banyak korup dan sebagainya. We were looking at our own culture Untuk and perbaiki, also, ya. jadi bukan kalau respon ringkas saya lah. Itu adalah satu respon terhadap, kalau saya boleh sebut di sini, memang kalau kita tengok dalam pentas dan ceramah-ceramah politik, setengah pimpinan yang mungkin hari ini duduk dalam kerajaan pun melaungkan sindiran hidup Melayu, belakang korup. Akhirnya dia membentuk satu sentimen di kalangan rakyat, Melayu itu korup. Dan benda itu diulang-ulang. Mungkin dalam forum tersebut adalah satu muhasabah, tapi di luar tu. Dalam masa yang sama, kita juga merespon, jangan sebut Melayu itu korup sebab dia bukan cerita isu Melayu korup. Dalam satu jurnal, memang ada dikatakan jurnal tersebut, ada je orang yang bukan Islam juga korup. Poinnya adalah, kita bukan bercerita tentang Melayu korup ataupun orang bukan Melayu atau bukan Islam korup. Nak cerita itu adalah respon. Tapi bila kod itu saja yang dibawa, memang kita tak boleh apa sebab itu benda itu dinaratifkan. Tapi yang ini satu masalah dalam masyarakat kita. Sampai orang akademik pun minta maaf saya macam ni. Bila dia kata Melayu korup ke, UMNO korup ke, atau PAS tu katakanlah ekstrim ke dan sebagainya tu, saya selalu kata bila saya cakap pasal UMNO, saya kata UMNO ni kita tak boleh tengok dia at one instant of time. Kita nak kena, kalau you nak buat satu judgement, you nak kena tengok daripada berapa tahun dia exist dan semua pemimpin yang baik, polisi yang baik yang telah, dan saya pun meraih daripada polisi itu. Betul. Yang saya cakap adalah beberapa pihak pemimpin Individu dan tu. bukan individu tu pun. Kalau Najib ke siapa ke Mahathir ke, takkanlah semua hidup dia tu tak bagus tak? Tak betul tu kan. Itu adalah manusia. Kita kena tengok isu yang kita benci adalah satu, sama ada kenyataan ataupun perbuatan yang dijauhkan. Jadi kita kena ajar tu. Tapi bila dia kata ini UMNO tak boleh pakai lah, Pukul rata ini lah. semua, Pukul Syekh rata. Zaifah, Betul. dalam konteks Malaysia ini, kalau kita nak jadi satu benchmark ataupun tanda aras peaceful coexistence ni, kalau kita boleh jual dalam konteks membangun madani itu, kita perlu ada satu konteks cara yang berstruktur. Tak boleh pukul rata sampai sekarang ni. Kerana kita tak boleh ukur di mana tahap penerimaan pelbagai kaum, tahap toleransi dan juga tahap keharmonian itu. Kerana kalau kita tak buat cara tu, kita akan back to square one lah. Dia wheel tu akan berpusing dah. Bila ada isu kan kembali balik nak minta undang-undang lah, kena tangkap ISA lah. Betul. Kita akan bermusim. Tapi dengan keadaan sekarang, dengan kekuatan 2/3 di parlimen dan juga bila negara kita sekarang ingin melihat satu kestabilan yang lebih panjang, mungkin satu penggal atau lebih pada itu, mungkin PAS juga mungkin akan bersama-sama, kita tak tahu. Jadi apa caranya? Kalau PAS kita pilih orang muda macam ni. Apa cara? Saya percaya sekarang ni macam yang Prof cakap tadi lah, we are a nation of mistrust. Ya. Betul, itulah sebenarnya at the core of the whole problem tu lah. Dan sebab itulah bila kempen ataupun sentimen-sentimen agama dan bangsa dimainkan pun boleh jual sebab kita ada mistrust tu. Tengok China, ni DAP komunis nak jatuhkan Melayu kan. China tengok Melayu malas dan sebagainya, nanti korup, Stereotyping lah. sentiasa ceria. Kita tidak mempercayai. Dan saya percaya kalau kita patah balik 45 tahun ke belakang, keadaan tidak serut ni Prof kan, sebab we used to tinggal dan hidup sekali. Yeah. Tapi sekarang ni kalau kita tengok, macam saya sendiri pun tadika di Pasti, kemudian Sekolah Rendah Islam, kemudian Ma'had. Jadi di sepanjang perjalanan persekolahan tu memang itulah ruang lingkup kawan-kawan semua pun Muslim dan sebagainya, sehinggalah masuk universiti, bekerja dan sebagainya, baru ada peluang bercampur dengan bangsa lain dan sebagainya. Masalah immersion tu tak ada. Jadi bila kita tak kenal, kita tengok dari jauh, kita nampak pelik, dan manusia itu biasalah kan, lumrahnya bila benda yang
luar daripada kebiasaan dia akan anggap pelik, takut dan sebagainya, timbul syak wasangka. Jadi sebagai kerajaan, saya percaya apa yang kerajaan perlu push adalah nak mengharmonikan balik rakyat Malaysia ni kena kembali duduk sekali. Sekarang ni kalau kita lihat event aktiviti, even kalau pergi konsert nyanyian sekalipun kan, saya percaya sekarang yang kalau boleh menyatukan bangsa pun artis K-pop lah, kan, sebab artis Melayu yang pergi orang-orang Melayu, datang artis Hong Kong orang-orang Cina kan. K-pop je yang universal, K-pop dan mungkin. Okey sekali Syekh Huzaifah, untuk kita bergerak ke hadapan dalam kita menepis Islamofobia, mengangkat toleransi dan keharmonian. Saya percaya langkah pertama adalah kita harus memecahkan dinding misras tadi, tembok-tembok tadi, segala persepsi itu kita mulakan dengan mengenali Tetapi dengan orang politik dengan yang selalu kuat mempertahankan tembok ni. Sebab itu sebagai rakyat, sebenarnya ahli politik ni dia lebih kepada jurujual sebenarnya. Dia jual apa yang orang nak, orang langgan suka. So, jadi kalau kita sebagai sebuah masyarakat, kita sama-sama menolak politik perkauman, politik sempit, akhirnya politik tak ada pilihan lah. Orang politik tidak ada pilihan melainkan memulakan politik hujah dan sebagainya. Dan Prof tadi angkat tentang education. Adakah ini sebagai satu big point? Ya, sebab apa? Orang education macam saya ni tak perlu orang vote nak bagi jadi wakil rakyat ke apa kan. Jadi orang politik, saya rasa mereka susah bila dia nak buat satu benda yang baik, nak sebut satu benda tu pun dia dah hilang dia punya vote base. Tapi pendidikan dari sudut universiti, ini yang sepatutnya menjadi frontliners kepada negara bangsa, pembinaan negara bangsa. Ada forum, ada program anak angkat dan sebagainya tu. Banyak benda kalau nak disebut boleh dibuat. Tapi bila dia masih lagi industry based, kononnya research based, entah apa dia research, saya pun tak tahu. Kan? Research tu nowhere, saya kata kan. Jadi satu benda yang saya rasa dah hilang. Orang kata apa keutamaan tu. Okey, Khairul Nazir. Kalau saya boleh konkludkan, semua adalah semua kelompok perlu mainkan peranan. Bila sebut tentang Islam, orang Islam perlu mainkan peranan. Bila sebut tentang Islamofobia, orang yang bukan Islam juga perlu mainkan peranan. Dia kena ada cross check dan juga cross balance. Kena ada satu observation yang menyeluruh, yang akhirnya melihat pada nilai yang lebih besar. Kita dekat masyarakat ground ni, contohlah bila bawa kereta potong line, kita nampak ni Cina pun buat, contoh. Sehingga benda tu menjadi konotasi naratif rakyat di bawah tanpa disedar. Sebab kita melihat orang itu dengan segmen. Semua orang perlu melihat seorang manusia itu dengan manusiawi. Bila kita mampu nak melihat begitu, maka tak adalah isu tentang ketakutan. Dan itulah perlu ia dipromosikan dengan seluasnya oleh semua pihak, daripada media sampailah ke rakyat bawah. Dia inilah macam kalau kemalangan first soalan orang tanya, siapa tu? Melayu India. Tak boleh dah. Tanya bangsa dulu. Lepas ni Syekh Huzaifah, Khairul Nazir tak boleh mention. Tapi sebut juga, you mulakan. Okey, terima kasih Khairul Nazir. Terima kasih Prof atas masa yang diberikan. Terima kasih kepada Syekh Huzaifah dan juga anda yang setia. Saya rasa satu perbincangan yang begitu menarik dan juga berlapang dada. Tidak ada masalah untuk duduk semeja, dan kita perlu raikan kepelbagaian ini. Ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju. Kita boleh bawa di masjid, boleh bawa di pentas-pentas akademik, boleh bawa di media, boleh bawa di TikTok. Jangan kita bawa perbincangan satu hala yang hanya meraihkan pandangan kita semata-mata. Itu saja dalam kita melihat jihad Islamofobia. Nazri Kahar dalam Dialog 3 Penjuru. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.